وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدار العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي وحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pertama sekali mari kita rafa'kan kesyukuran dapat kita sambung pengajian kita kitab Kifayatul Muhtadi, syarah kepada Sulam Mubtadi, yang mana kita masuk fasal baru, faslun, muka surat yang ke-51, Rumi 66. Faslun, satu fasal ceraian pada menyatakan barang yang mewajibkan mandi dan segala fardunya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumid dar. Amin ya rabbal alamin. Dan setengah daripada segala syarat sah sembahyang itu suci ia daripada hadas akbar, maka disucikan dia, yakni bersuci kerana hadas akbar dengan mandi yang sempurna syaratnya seperti yang lagi disebutkan dia. Pertama sekali kita akan masuk malam ni bab mandi wajib. Bab mandi wajib ni memang dah lama tahu dah. Kalau ada yang dah tahu pun dapat kita mantapkan lagi. Jika kita tak tahu hukum-hukum yang berkaitan, dapat kita tahu. Kalau kita silap, dapat kita betulkan. Kalau kita dalam proses belajar, dapat khatamkan. Kerana mandi wajib ni sangat penting. Kegagalan kita memahami berkaitan dengan mandi wajib atau cara yang sah untuk boleh menyebabkan semua ibadah kita lingkup. Sebab dia paling besar sekali. Jadi kita solat tak sah, pegang Quran, baca Quran haram, berdosa, pergi haji, umrah tak sah. Asalnya daripada mandi wajib ni. Jadi oleh kerana mandi wajib ni ibadah, jadi bila ibadah tak boleh buat suka-suka, kena buat ikut yang Nabi ajar. Dan antara adab belajar untuk mendapat keberkatan adalah walaupun dah 1000 kali dengar, melampau 100 kali lah, walaupun dah 100 kali dengar sesuatu ilmu tu, apabila belajar sampai bab tu, yang mana bab tu dah 100 kali dengar, tetap juga buat seolah-olah pertama kali dengar. Tu adab ilmu. Kalau tidak, ilmu payah nak masuk. Adab ilmu, bila kita dah dengar berapa kali? 100 kali dah dengar. Maksudnya dah belajar 100 kali. Dengar pula 101 kali. 101 kali tu kena kita dengar seolah-olah kali pertama. Seolah-olah kali pertama. Barulah ilmu tu masuk. Kalau tidak, dia kata dah tahu dah, relax, dah tahu dah. Macam tu kan? Tak ada ilmu yang masuk. Yang ada tu je lah. Jika dia dengar sungguh-sungguh, seolah-olah pertama kali dengar, maka mungkin dia akan dapat ilmu lain. Belajar 10 kali dapat ilmu lain. Belajar 100 kali dapat ilmu yang lain, yang ada dia tinggal sikit-sikit. Dan seboleh-bolehnya jangan buat muka pandai. Itu antara adab tu. Jangan buat muka pandai. Macam mana nak buat muka pandai? Tahu? Itu pesan untuk guru tu. Jangan buat muka pandai. Macam mana buat muka pandai? Nak cakap pun susah. Tapi kita tengok dia buat muka pandai. Macam kalau dalam kelas cikgu tanya soalan, siapa angkat tangan, dia pun angkat tangan. Bila dia angkat tangan, dia buat muka pandai lah tu, nak jawab tu. Muka tu tak boleh buat. Walaupun memang dah pandai. Kalau tak pandai, buat muka pandai, memang jangan. Tak sepatutnya. Dah tak pandai, kenalah buat muka tak pandai. Ini yang dah pandai, yang dah tahu, tetap juga kena buat muka tak pandai. Buat muka biasa, muka macam tak tahu, bukan buat muka pandai. Tu antara adab tu untuk gua ajar sikit-sikit lah. Sebab bila kita belajar bab ni, mandi wajib dah beribu kali lah. Sebab tu penting diingatkan dalam masalah ni. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok, kita belajar dalam kitab ni, pertama kalau kita tengok muka surat 47 tu, kalau Jawi lah kan, syarat wajib sembahyang. Muka surat 47 tu syarat wajib sembahyang. Yang di sini yang disebut muka surat 46 dan 47 tu adalah syarat wajib sembahyang. Apa dia? Islam, akil, baligh, suci daripada haid dan nifas. Masuk muka surat 47. Muka surat apa? Yang Rumi 47.
Buka tengok bab 7. Yang Jawi tu, yang Jawi muka surat apa? Yang Rumi. Yang Rumi, sebab ramai Rumi kan cakap Rumi. Tengok muka surat 47. Dia cerita berkaitan dengan syarat wajib sembahyang. Tak tulis syarat wajib sembahyang. Syarat wajib sembahyang ni ditulis baru je, mungkin 30 tahun kebelakangan je, yang ada poin satu. Dulu mana ada. Tapi kalau kita baca, oh ini syarat wajib sembahyang ni, muka 47. Kemudian muka 54 menyatakan syarat sah sembahyang pula. Syarat sah sembahyang iaitu suci daripada hadas kecil. Kemudian masuk kita syarat sah sembahyang yang kedua, iaitu suci daripada hadas besar. Nanti muka surat 81 nanti suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Betul, akan datang nanti menghadap kiblat, kemudian menutup aurat, kemudian perkara yang membatalkan, akhir sekali syarat qabul. Jadi sebab tu dia sebut kat sini, dan setengah daripada segala syarat sah sembahyang. Dah bincang sebelum ni satu syarat sah sembahyang, iaitu suci daripada hadas kecil. Selesai dah. Masuklah kita pula suci daripada hadas besar. Sambung lagi, beserta dengan niat mengangkat hadas. Yalah, mandi tu mesti dengan niat mengangkat hadas akbar, hadas besar daripada segala badannya. Niat tu samalah, bahawa ia ingat di dalam hatinya akan sahaja aku mengangkat hadas yang besar daripada segala badanku pada permulaan mandi, sekira-kira ia berkehendakkan dengan mandinya itu akan mengangkat hadas yang besar. Ini masa kita mengaji niat dalam masalah wuduk. Niat dalam masalah wuduk saya dah pesan awal-awal. Memanglah niat dalam masalah wuduk ni pendek aja. Tak silap ada dalam 7 atau 8 baris. Kita bahas sampai 2-3 hari, 2-3 malam. Dan saya cakap jangan risau. Kita akan belajar bab ni memang panjang. Berapa jam? 5 jam ada berkaitan dengan niat ketika wuduk. Nanti bila masuk dalam masalah niat ketika mandi wajib, saya akan cakap mandi wajib niatnya sama dengan wuduk. Jadi nanti masuk dalam masalah sembahyang, niat sembahyang ni perbahasannya sama macam wuduk. Sebab tu bahas panjang, kita faham. 3 malam kita bahas berkaitan dengan niat wuduk. Jadi sampailah masanya untuk sebut perkataan tu, iaitu berkaitan dengan niat mengangkat hadas besar sama macam wuduk. Masalahnya tak datang lagi hari tu. Nasiblah. Takkan nak ulang. Dia panjang, dia agak panjang bahas. Kita bahas satu-satu kan. Macam mana qasadnya, macam mana apa berbeza dengan azam, khatir, satu-satu. Macam mana echo ingat lagi echo. ECHO ingat lagi kan? Echo. Ataupun gema. Yang mana niat tu adalah seolah-olah gema. Kerana tu kena lafaz dulu. Lafaz ke tak lafaz kita bincang panjang. 3 malam saya ingat lagi. Maka selesailah dalam masa lebih kurang 5 jam setengah berkaitan dengan niat dalam masalah wuduk. Jadi sekarang masuk dalam masalah mandi wajib, sama juga macam wuduk. Senang. Sebab tu kena awal-awal tu kena banyak. Macam mana macam wuduk tu? Macam yang kita dah bincang lah. Tak boleh ulang lah. Kalau ulang jadi panjang lagi 3 hari pula. Okey. Niat mengangkat hadas daripada segala badannya. Okey, kat sini sebut hadas akbar. Setengah ulama dia bahagi satu lagi. Dia hadas kecil, asghar, hadas akbar. Ada satu lagi, aghlas. Ulama ada bahagi kan, aghlas satu lagi. Yang mana hadas asghar, hadas kecil lah, wuduk lah maksudnya. Nak selesaikan hadas asghar dengan berwuduk. Hadas akbar, hadas besar. Jadi cukuplah setakat tu. Cuma sebagian ulama dia tambah lagi satu, aghlas, lagi besar daripada akbar. Dengan maksud aghlas adalah haid dan nifas. Jadi hadas akbar, hadas besar tak termasuk haid nifas. Kerana haid nifas lagi besar daripada akbar. Akbar ni apa? Berjunub ajalah. Sebab hadas akbar boleh nak hilangkan dia dengan cara mandi wajib bila-bila masa. Mandi settle. Tapi haid nifas tak boleh nak angkat selagi tak kering. Kerana tu dia bukan akbar, dia aghlas, lebih besar daripada akbar. Lebih kurang macam tu lah. Tapi sebagian ulama, kebanyakan ulama kata 2 je. Itu sekali lah tu, akbar lah tu. Jadi sama juga qasad bermaksud sengaja, sahaja dengan kesengajaan, ada sebab kenapa dan mengapa dia nak mandi tu dengan rela hati, bukan orang paksa. Dan tujuan dia mandi tu kerana nak mengangkat hadas besar. Tu maksud niat tu. Dan bahas panjang lagi macam bab wuduk. Cuma sama juga dalam masalah niat mazhab Maliki, yang mana niat adalah syarat sah, bukannya rukun, bukannya fardu. Dalam masalah wuduk juga sama, dalam masalah mandi wajib juga sama.
Jadi mazhab Maliki mengatakan niat adalah syarat sah, bukan rukun. Jadi bila syarat sah, rukun dah sebut juga sebelum ni. Rukun ataupun fardu, dia berada di dalam ibadah tu. Kan? Kelupa dah. Ke tak datang lagi waktu tu? Ke masa tu ada 3 orang lagi? Sebab waktu tu ada 3, saya ingat lagi. Minimum 3. Kalau 4 tu, kadang 3-4. Waktu tu kot. Yang mana rukun ataupun fardu, dia berada dalam ibadah. Kalau sembahyang, rukun sembahyang ada 13. Jadi salah satu rukun sembahyang adalah rukuk. Jadi tak rukuk tak sah sembahyang. Selesai. Tapi ada juga yang dinamakan suci daripada hadas kecil, ambil wuduk. Wuduk tu bukan sembahyang. Kan? Tapi tak ada wuduk, tak sah juga sembahyang. Dia lebih kurang macam rukun. Tapi dia duduk di luar. Faham? Di luar ibadah tu. Jadi nak sembahyang tak ada wuduk tak sah. Dah sembahyang tak ada rukuk tak sah. Dua-dua tak sah. Bezanya satu namanya rukun, ataupun kalau dalam wuduk dia panggil fardu. Satu lagi namanya syarat. Syarat ni pun sama juga. Tak buat tak sah. Jadi pada mazhab Maliki, niat adalah syarat sah. Bukan rukun, bukan fardu. Dengan maksud jika dia niat di luar ibadah tu juga sah. Macam tu juga dengan wuduk. Dia nak ambil wuduk, dia niat ketika dia buka selipar nak masuk masjid, nak ambil wuduk ni, dah niat dah kat situ. Boleh ke? Boleh. Sebab dia tak perlu muqaranah. Yang muqaranah ni adalah mazhab Syafi'i. Qasdu syai'in muqtarinan tu, yang mesti berserta dengan perbuatan yang pertama tu mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki tak. Dia kata dia syarat. Bila syarat, sebelum pada tu boleh. Ambil wuduk lepas tu sembahyang. Boleh tak? Ambil wuduk lepas 3 jam sembahyang. Boleh juga. Tak kisah jarak yang mana ada. Sama. Jadi maksudnya bila syarat, dia niat dulu. Lepas tu pergi ambil wuduk. Berapa lama niat dengan ambil wuduk tu? Lama. Seminit, 2 minit. Boleh. Tak perlu berserta. Itu mazhab Maliki. Dan mazhab Maliki ni kebanyakan orang yang ada was-was, dia elok bertaklid pada mazhab Maliki. Nak mandi kan, tunggu air masuk. Tunggu sahaja. Nak ambil wuduk tu duduk sahaja kan, problem kan orang macam ni. Bertaklid mazhab Maliki yang boleh niat sebelum niat adalah bukannya rukun, dia syarat. Jadi boleh niat sebelum tu. Kalau bab semayang, duduk dulu kat tepi, bucu mana-mana, niat puas-puas. Dah pergi masuk ke saf, Allahu Akbar. Boleh ke jarak tu? Mazhab Syafi'i tak sah. Tapi sebab dia ada penyakit, boleh pakai. Penyakit apa? Penyakit takbir sampai 10 kali. Macam tu juga nak ambil wuduk, maksud tak kena. Tak masuk, tak payah. Bertaklid pada mazhab Maliki, iaitu niat dulu, dia relax, niat main air dekat air kolam main. Niat masuk aja, ambil air, masuk muka. Mazhab Syafi'i tak sah kerana muqtarinan, kena air waktu baru niat. Tapi mazhab Maliki sah kerana dia syarat, dia bukan rukun, dia bukan fardu. Boleh ke? Dah penyakit boleh. Kerana dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i sendiri dia tulis, orang yang takbir berulang kali, basuh muka berulang kali, niat berulang kali sampai basah baju, mandi wajib, nak niat masuk tak masuk niat ni, ada 2 je. Khabal fil aqli au jahlun fid din. 2 je. Khabal fil aqli, lemah akalnya. Ataupun jahil agama. 2 je. Dia tak ada kerana betul-betul nak masuk niat, tak ada. 2 je. Sama ada lemah akal, tak apa cerdik, ataupun jahil agama. Yang pastinya yang nombor 2 ni lah kebanyakannya. Jadi macam mana nak buat? Sepatutnya apa? Niat. Kalau kau dah penyakit kan, niat dulu. Duduk, lepak duduk, niat. Kenapa ni? Niat sembahyang, tak masuk lagi. Niat. Buat apa ni? Niat mandi wajib. Kat mana? Kat luar. Sampai tengok TV. Niat. Dah masuk. Niat. Katalah macam tu penyakit dia, baru pergi mandi. Walaupun tidak berserta, dimaafkan sebab penyakit. Itu mazhab Maliki. Sama juga masalah mandi wajib ni lah. Macam tu juga. Berbeza sikit dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi lagi best. Niat ni cuma sunat aja. Kerana niat terpakai pada satu-satu amalan, sedangkan mandi wajib bukan amalan, tapi dia wasilah kepada amalan tu. Maksudnya tujuan mandi wajib nak sembahyang. Sembahyang tu bukan mandi wajib. Jadi oleh kerana dia bukan ibadah, dia adalah wasilah. Dia adalah untuk buat ibadah tu yang kena buat dia. Oleh kerana tu dia tak perlu niat. Mazhab Hanafi lagi mudah. Yang ini saya selesaikan seorang pakcik tu lah. Yang dia kata selama ni dia tak pernah tahu mandi wajib kena niat. Dia ingat setelah berjunub mandi, janji mandi selesai. Dia tak tahu kena niat. Lepas tu baru dia tahu sekarang. Sekarang macam mana? Umur dah 60. Penyelesaiannya apa? Jangan risau. Mazhab Hanafi
niat bukan rukun, bukan syarat, malah dia adalah sunat aja niatnya. Kerana dia bukan ibadah. Dia bukan ibadah asal. Dia nak buat satu ibadah tu yang terpaksa dengan buat dengan dia. Macam wuduk pun sama, tak wajib niat. Mazhab Hanafi tak wajib niat. Dia yang niat wajib sembahyang. Sembahyang tu wajib niat. Sebab tu ibadah. Wuduk bukan ibadah. Wuduk tu wasilah depan dia. Nak buat ibadah kena buat benda tu. Jadi oleh kerana tu tak payah niat. Macam mana bersedekah. Macam mana basuh najis. Perlu niat? Tak perlu. Macam tu juga mandi wajib, macam tu juga wuduk. Tak perlu. Sebab dia kata basuh badan tu untuk menyegarkan sahaja, bukan untuk mengangkat hadas. Bukan untuk mengangkat hadas. Itu mazhab Hanafi. Macam mana? Jadi macam mana nak guna waktu ni? Waktu ada masalah, ada macam tadi masalah, maka waktu tu gunalah pendapat tu, barulah boleh kata Islam itu tidak memberatkan, barulah boleh kata fiqh tu luas. Bukannya awal-awal lagi engkau mandi aje, mazhab Hanafi ada. Bukan macam tu. Beserta dengan niat kan. Okey, dan mewajibkan dia itu salah satu daripada 5 perkara. Okey, masuk. Yang pertama, perkara yang mesti mandi, keluar mani. Diri seorang pertama-tama keluarnya dan tercerainya kepada zahir hasyafahnya pada lelaki dan kepada zahir farash perempuan yang bikr. Dara. Bikr itu dara. Anak dara lah maksudnya. Okey. Dan kepada tempat yang wajib istinja pada jandanya. Maksudnya bukan bercerai ni. Maksudnya dah kahwin. Tu janda ni, maksud dah kahwin, bukan dia bercerai. Dan iaitu barang yang nyata dengan farashnya pada ketika duduknya atas 2 tapak kakinya. Oh, ini panjang juga bab ni. Yang pertama, keluar mani. Keluar mani, maka wajib mandi. Hadas besar. Dan yang keluar ni diri seseorang pertama-tama keluar. Saya tanya 3 Tok Guru berkaitan dengan perkara ni. Maksud pertama-tama, 3 jawapan yang berbeza. 3 maksud pertama-tama. Diri seorang pertama-tama keluarnya. Kalau pertama kali keluar, kali pertama keluar, okey, pertama-tama. 3. Yang pertama, maksud pertama-tama keluar itu adalah pertama kali keluar. Keluar mani ni, dia keluar, lepas tu dia keluar lagi. Jadi yang wajib mandi yang keluar pertama, yang kedua tak wajib mandi. Faham? Kan? Kena faham tu maksud pertama-tama. Yang kedua tak wajib mandi. Yang ketiga tak wajib mandi. Yang keempat tak wajib mandi. Tu yang pertama tu maksud pertama-tama. Yang kedua maksud pertama-tama. Yang kedua maksud keluar kali kedua. Macam mana? Dah keluar sekali, selang beberapa lama keluar lagi. Sama lah juga. Yang tadi keluarnya mani, tapi keluarnya jaraknya 1 saat kita panggil. Keluar wajib mandi. 1 saat selepas tu keluar tak wajib mandi lah yang tu. Sebab yang pertama dah wajib, dah mandi wajib apa? Macam dah kentut, lepas tu kencing. Kentut batal wuduk. Kencing pun batal wuduk. Ambil wuduk sekali juga. Sebab yang kali kedua tu tak membatalkan wuduk dah. Kali pertama kentut yang batalkan wuduk. Sebab dah tak ada, nak batal macam mana? Macam tu juga dalam masalah ni. Yang kedua maksud pertama-tama ni, maksud jika keluar kali pertama tak mandi lagi, keluar kali kedua. Keluar kali kedua, sama juga tak wajib mandi. Yang ketiga kita akan bahas kat bawah ni, mani orang lain. Keluar mani orang lain tak wajib. Itu nanti kejap sikit lagi. Itu tiga masalah. Yang pertama, yang kedua, sama ada kalau lelaki, okey, pertama-tama tercerai kepada zahir hasyafahnya pada lelaki. Maknanya lelaki senanglah. Hasyafah tu helmet. Maksudnya keluar saja, keluar je ke zahir, wajib mandi pada lelaki. Wajib mandi dah. Jika dia duduk tak keluar, tak wajib. Duduk main tak keluar, tak wajib. Dia kena keluar. Maksud keluar apa? Maksud keluar. Dia beza dengan bab haid kan, kita istilahkan fatrah. Fatrah lain. Fatrah ni ramai yang salah faham. Fatrah adalah satu keadaan darah yang tak keluar. Tapi sebenarnya dia keluar. Cuma dia tak keluar aja.
Tapi bila cek ada. Itu fatrah. Beza. Tapi masalah ni lain. Masalah ni dia keluar je. Dia keluar. Bahid nanti masuk lah, nanti sampai masanya ambil lah pening kepala. Sekarang jangan seronok kan. Sampai masa nanti baru tahu macam mana dia punya tu. Jadi keluar keluar tu masuk keluar, nampak zahir keluar. Jadi orang lelaki senang lah. Masalah kat orang perempuan dan kepada zahir faraj perempuan yang bikr, yang anak dara, dia dibezakan mani tempat dibezakan. Yang pertama, tidak dibezakan mani lelaki dan perempuan. Secara automatik perempuan sebenarnya ada mani juga. Untuk balik seorang perempuan ada 3 cara, bukan 2, 3. Yang pertama, keluar haid lebih pada 9 tahun qamariah, 8821, 8 tahun 8 bulan 21 hari syamsiah, ataupun 9 tahun qamariah. Lebih daripada itu keluar darah, dia baligh. Yang kedua, baligh dengan tahdid, dengan tepat-tepat, iaitu 15 tahun qamariah syab. Habis cukup 15 tahun je, dia dah dikira baligh walaupun tak keluar darah. Yang ketiga keluar mani. Cuma yang ketiga ni jarang. Maksudnya orang perempuan juga baligh dengan keluar mani. Katalah umur 10 keluar mani, orang perempuan tu baligh walaupun tak keluar haid. Yang ni jarang dibincangkan kerana jarang berlaku kot. Jadi, adakah orang perempuan ni ada mani? Ada. Saya sempat salin satu, yang mana satu hari Ummu Sulaim ni Anas bin Malik punya ibu, ya. Datang jumpa Nabi. Dia tanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dalam menjelaskan kebenaran. Dia cover dulu. Sebab dia orang perempuan, nak tanya dia cover. Pandai tak? Sesungguhnya Allah tidak malu dalam menjelaskan kebenaran. Apakah wanita wajib mandi jika dia mimpi basah? Maksud mimpi basah, mimpi keluar mani. Nabi menjawab, na'am idza ra'atil ma'. Ya, apabila wanita itu melihat air, melihat mani itulah, melihat keluar, maka dia wajib mandi. Itu siapa? Ummu Sulaim. Waktu tu ada Ummul Mukminin, Ummu Salamah. Dia memang ada dekat situ, isteri Nabi lah. Dia gelap. Dia kata, wanita pun ada mimpi basah ke? Atau wanita pun keluar mani ke? Nabi jawab, ya. Fabima yushbihul walad. Ya, dari mana anak tu boleh serupa dengan mak atau bapaknya? Kalau mak lah, kalau kes ni mak lah, kalau tak ada mani. Dengan maksud mani lelaki, mani perempuan bercampur, itu yang jadi embrio, tak embrio, semua tu jadi tu bercampur. Jadi dalam mani tu, kalau istilah sains sekarang ada kromosom lah, XY itu kan ada dicampur. Jadi maksudnya mani perempuan pun ada, mani lelaki lagi dicampur. Istilah sains dia panggil ovum. Betul? Ovum kan? Ovari tu yang benda tu, dia rembeskan ovum setiap bulan. Bila tak disenyawakan, itu yang jadi haid tu. Kan? Betul tak? Ingat lagi tu. Saya ingat kata 5 mengaji. Itu pun tuition je pun. Bukan ngaji betul. Jadi itulah istilah mani. Dan ianya boleh dia keluar. Jadi bila bercampurnya, barulah anak tu boleh serupa dengan mak, ataupun anak tu boleh serupa dengan ayah. Kerana mani itulah. Jadi Nabi kata mestilah ada mani orang perempuan. Kalau tidak, macam mana anak boleh sama dengan mak? Tu. Jadi ada ke? Ada. Cuma yang dibezakan dekat sini zahir tu. Zahir bagi perempuan terbahagi kepada 2. Pertama, perempuan anak dara. Yang kedua, perempuan janda. Janda dengan maksud dah kahwin. Perempuan anak dara, tempat zahirnya adalah keluar ke tempat zahir. Dia kata pada lelaki dan kepada zahir faraj perempuan yang bik. Maksudnya yang zahir macam tu je lah. Nak sebut macam tu je lah. Yang dah nampak duduk, yang terkeluar waktu duduk tu, itulah zahir. Tetapi bagi janda, bagi yang dah kahwin, zahirnya tempat yang wajib istinja. Kena mengaji pula bab istinja. Dah kita lalu pun bab istinja. Buat bab istinja, orang perempuan dia lepas dia buang air kecil lah dalam masalah ni, dia jika dia berdiri, dia basuh, tak sah. Sebab kan sebut Allah cipta anatomi orang perempuan ni, ketika dia berdiri, benda tu masuk,
masuk ke dalam sistem tu. Bila duduk dia keluar. Yang zahir adalah bila duduk. Bila duduk baru zahir tu keluar. Walau dia berdiri, walaupun nampak di batin, sebenarnya zahir dia duduk kat tepi tu. Ada zahir kat dalam tu. Jadi biasanya orang perempuan kalau mandi wajib dia tak duduk, biasanya tak sah. Biasanya. Tak cakap tak sah. Biasanya. Dia kena buat gonyoh lebih sikit lah kot. Sebab apa? Bila duduk senang je. Yang mana duduk kat dalam semua keluar. Yang keluar tu zahir. Jadi ketika buang air kecil, nak kena basuh bagi perempuan yang dah kahwin, dia kena duduk dan dia kena basuh tu lebih sikit daripada anak dara. Tu secara berlapiknya lah. Cara berlapiknya. Jadi dan tempat wajib istinja pada jandanya. Pada jandanya. Iaitu barang yang nyata, yang jelas, yang terkeluar, boleh juga yang terzahir daripada farasnya pada ketika duduknya di atas dua tapak kakinya. Duduk banyak jenis. Ada duduk atas peha, ada duduk atas kaki, tapak kaki kan. Dah bincang sebelum ni kan, bab istinja. Jadi sunnahnya buang air kecil, buang air besar, duduk atas kaki, duduk atas tapak kaki, bukan duduk atas peha. Duduk atas peha yang straight tu kan, toilet yang atas tu, dia duduk, dia bukan duduk atas kaki dia tu, dia duduk atas peha. Bila dia buang air, senang je dia buasir. Kalau amal selalu. Sebab tak terbuka dengan elok. Lepas tu kena duduk dengan tapak kaki. Nak duduk tapak kaki macam mana? Tapak kaki, duduk atas tapak kaki. Istilah sekarang panggil mencangkung. Tu masuk mencangkung. Jadi itu yang zahir. Jadi bagi orang perempuan, kalau dia kata kat sini, kalau kita nak jelaskan lagi, detailkan sikit lagi, faras perempuan yang anak dara, keluar mani apa? Ketika berdiri keluar mani. Okey, ada keluar mani. Kira sah ada. Tapi ketika sah sebab dah keluar masa berdiri. Tapi kalaulah janda, dia kata, maksud janda ni yang dah kahwin, keluar mani, dia tak boleh dia keluar masa ketika dia duduk dia keluar. Maksudnya macam ni. Ketika berdiri tak keluar, ketika duduk baru tahu dia keluar. Ketika berdiri tak terasa pun, ataupun cek tak ada pun. Tapi ketika duduk cek ada. Maknanya sebenarnya ada lah. Bagi anak dara, ketika berdiri cek tak ada. Lebih senang faham tu. Anak dara ketika berdiri cek tak ada apa, tak ada mani keluar. Memang jaranglah berlaku hukum nikah ni. Ketika berdiri cek tak ada apa, tak ada mani yang keluar. Tak ada. Tapi bagi orang dah kahwin, cek berdiri tak ada, belum tentu tak ada. Dia kena duduk. Ketika duduk cek ada, maknanya ada walaupun ketika berdiri tak ada. Tu. Itulah dia. Jadi maksudnya apa dia panggil? Zahir perempuan yang tak kahwin lain, yang dara lain, yang dah kahwin lain. Zahirnya tu lain. Tempat zahirnya tu lain. Best. Maka keluar dengan kata mani diri seorang tu. Ingat lagi tak kat sini? Masuk keluar tu apa? Tidak termasuk orang sebaiklah. Ada wakil seorang cukup lah. Dalam kitab bila sebut keluar, hati-hati. Pertama, keluar maksud keluar, get out, keluar. Yang kedua maksud keluar adalah tidak termasuk. Tengok ayat. Yang ini maksud agak-agak keluar get out ke keluar tidak termasuk ni? Keluar tidak termasuk ni, ataupun bahasa yang pendek lagi panggil kecuali. Ini maksud keluar. Apa yang orang baca kitab pening kat sini lah. Apa benda? Maka keluar dengan kata mani. Maknanya keluar mani kot. Bukan. Tak termasuk dengan kata mani diri seorang tu. Tak termasuk. Kecuali. Tidak termasuk. Cerita lain. Okey, kita sambung baru kita tahu. Maka keluar dengan kata mani diri seorang itu. Okey. Mani orang lain. Mani orang lain. Jadi maksudnya tidak berhadas besar, tak wajib mandi wajib jika keluar mani tu mani orang lain. Baru. Ini maksud yang ketiga. Maksud yang ketiga daripada pertama-tama tadi tu. Okey, maka keluar dengan kata mani diri seorang itu mani orang lain. Maksudnya jika keluar mani sendiri wajib mandi, jika keluar mani orang lain tak wajib mandi. Macam mana mani orang lain nak keluar tu? Okey, seumpama diwatikan perempuan. Dah sebut sebelum ni, Lizawati, Rosniwati, Salwati, Relawati, semuanya bahasa Jawa. Tu Jawa tu. Maksud wati adalah perempuan.
Walaupun masuk wati adalah perempuan, tapi masuk wati dalam bahasa Arab adalah bersetubuh. Tetap tak elok juga letak nama anak wati, dah sebut sebelum ni kan. Jadi kalau dah terletak tu, panggil nama depan dia tu. Dia ambang wati lagi jangan nyanyilah kalau boleh. Sebab lagu lucah tu, marah Hawi apa ni. Ha? Sawati lain. Itu lain betul. Tapi yang ini ini lain. Yang ini maksudnya wati ni maksudnya bersetubuh lah. Jadi bila macam tu, janganlah namakan anak tu, tak elok lah. Senang cerita tak elok lah. Kalau dah ternamakan, jangan panggil yang lain. Panggil nama lain kalau tak nak tukar. Okey. Seumpama diwaktikan disetubuhi perempuan yang tiada baginya syahwat. Okey, maka kemudian daripada mandinya perempuan tu keluar mani daripada perempuan tu. Okey, maka tiada wajib atas perempuan tu mengulangkan mandinya kerana yang keluar itu bukan mani. Dia wati bersetubuh suami isteri, suami isteri, kemudian lepas pada tu isteri tu mandi, lepas mandi nak semayang ke apa, keluar balik. Bila keluar balik tak perlu mandi, tapi ada banyak syarat lagi, kita ambil secara umum dulu. Tak perlu mandi tapi membatalkan wuduk. Keluar sesuatu daripada dua jalan tu kan, batalkan wuduk, cuma tak perlu mandi. Syarat besar dekat sini yang kata tak perlu mandi, yang kata hanya membatalkan wuduk sahaja tu, pertama keluar mani daripada perempuan mana ni? Tiada baginya syahwat. Itu besar. Itu maksud tiada baginya syahwat. Okey, tanya Tok Guru. Ada seorang sahabat lah, dia memang dia suka bab-bab ni. Dia angkat tangan, dia tanya Tok Guru, macam mana perempuan pula wakti tapi tak ada syahwat? Macam mana? Pelik patutnya bersetubuh ni mesti ada syahwat. Macam mana pula tak ada syahwat ni? Dia kata, dah mugi rukah binimu tanya dia tidur. Saya kata, faham? Sebiji ayat Tok Guru tu, saya hafal. Rukah waktu tidur. Nak ada syahwat apa benda je. Orang nak tidur, dia nak panjat-panjat pula. Jadi bila macam tu, setelah habis, kemudian perempuan tadi, isteri tadi pergi mandi. Lepas mandi, memanglah wajib mandi. Memang wajib mandi. Tak wajib mandi, mandi, kemudian nak semayang ke apa, kemudian keluar balik. Yang keluar tu hanya membatalkan wuduk. Kalau ada wuduk, tidak perlu mandi kerana dia tak ada syahwat. Yang keluar tu bahaya juga. Kalau sekali kita ambil sekali tu, maksudnya apa ni, mani macam tu, tak lah. Tapi campur tak dengan mazi. Campur. Tapi kalau kata campur, ada orang buat kajian. Dia kata mani dengan mazi takkan boleh bercampur. Itu pun bersentuh tu dia bersentuh campur juga. Jadi kita kena itulah. Kalau secara umum keluar balik itu tak najis. Sebab mani mana najis. Tapi bila bercampur dengan mazi tu najis. Bercampur najis pula. Campur pula dengan apa-apa lenderan yang ada kat dalam tu, boleh jadi najis. Secara umumnya tak najis lah, sebab kita pasal mani. Okey. Kerana yang keluar itu bukan mani suami. Okey. Buktinya dia tak ada syahwat. Adapun jika diwaktikan disetubuhkan perempuan yang ada baginya syahwat dan hasil syahwatnya pada wakti, okey, istilahnya sampai orang sekarang panggil climax. Climax perempuan tu, maka kemudian daripada mandinya, selepas mandinya perempuan tadi tu mandi, macam cerita tadi juga, keluar mani pada farasnya kepada had yang tersebut itu. Had yang tersebut yang wajib dia basuh ketika istinja. Bahasa lain, keluar kepada had, dia duduk, yang mana duduk kat dalam semua pakat keluar. Apa? Organ-organ ataupun kulit-kulit semua tu duduk keluar lah. Jadi asalnya dia duduk kat dalam. Nampak? Ini penting lah kalau anda faham bab tu. Keluar ke mana? Ketika berdiri tak keluar, tapi duduk ada sikit, ada keluarlah tu. Tu maksud dia tu. Keluarlah, tapi berdiri tak keluar. Maknanya sebenarnya keluar. Walaupun ketika berdiri tak boleh cek tak ada. Ketika duduk cek ada.
Tu maksud tu. Jadi maka kemudian daripada mandinya keluar mani pada farasnya, pada had yang tersebut itu, had yang kita cerita tadi, wajib atasnya mengulang mandinya perempuan tadi. Dan sama ada mani yang keluar tu dengan sebab ihtilam atau dengan sebab mimpi tu, atau dengan sebab suatu yang lain, seperti sebab memandang atau bersentuh atau berpeluk-peluk atau lainnya. Stingnya kita panggil sting. Wajib atasnya mengulangkan mandinya, wajib ulang balik. Okey, sebab keluar mani suami itu sebenarnya keluar dengan mani dia sendiri pun keluar kerana sampai ataupun sampai syahwat ataupun climax tadi tu. Okey, bukan tak ada syahwat, ada syahwat. Jadi ditanggung yang keluar tu mani dia bercampur dengan mani suami. Jadi bila keluar mani suami tak wajib mandi, tapi mani dia keluar wajib mandi. Jadi kerana waktu wajib mandi juga, sama ada yang keluar tu dia nak panjang lagi cerita ni, iaitu sebab mimpi. Sama ada keluar tu sebab mimpi. Sambil-sambil tu mimpi, sebenarnya bukan mimpi ni sebenarnya. Sebenarnya berangan. Mimpi, berangan. Sebab berangan, sebab imagine atau sebab yang lainnya. Sebab memandang, bersentuh atau berpeluk-peluk atau lainnya. Ini kalau cerita satu-satu ni jadi lain ni. Jadi faham-faham lah tu. Faham-faham tu. Kita rasa dah cukup dah tu. Dah cukup dah. Okey. Dan juga dapat dipahami dekat sini, sama ada keluar tu yang bawah ni, memandang, bersentuh, berpeluk ni, istilah yang dipanggil istimta'. Itu istilahnya, istimta'. Maksudnya bahasa lain, sama ada keluar tu sebab bermimpi atau sebab istimta', sebab berangan ataupun sebab bersedap-sedapan, istimta'. Memandang, bersentuh, berpeluk dan lainnya. Habis. Dan yang keduanya, ya Allah, cerita pasal ni je malam ni ke? Dan yang keduanya jima'. Maksudnya yang tadi keluar mani. Yang tadi keluar mani. Keluar mani wajib mandi. Yang keluar mani wajib mandi. Yang ini pula bukan keluar mani, jima'. Lain ke jima' yang keluar mani? Lain. Dan keduanya jima', yakni memasukkan sekalian hasyafah zakar atau kadarnya daripada zakar yang tiada baginya hasyafah. Idzal taqal khitanani faqad wajabal ghusl. Apabila bertemu dua khitan, maka wajib mandi. Maksud bertemu dua khitan adalah tenggelam hasyafah zakar ke dalam faraj, tenggelam habis. Ataupun bagi yang tak ada hasyafah, kadarnya ukur orang lain. Dia ukur. Sebab apa? Dia mana nak tahu? Dia lahir-lahir dah macam tu, straight aja. Atau mungkin juga Tok Mudim kerat-kerat sekali semua dekat hilang hasyafah dia. Mana tahu macam tu? Maksudnya tak ada lah. Bila tak ada, macam mana? Besar bab ni. Bab hasyafah ni besar. Nak kena hudud orang tu, tengok hasyafah masuk tak masuk habis. Masuk tenggelam hasyafah, hudud. Tak tenggelam, takzir. Besar, bukan kecil. Tenggelam hasyafah, anak isteri jadi anak tiri. Hasyafah tak tenggelam, anak isteri tetap anak isteri. Dengan maksud cerai mak boleh kahwin anak. Biasa dengar kan? Biasa dengar kot. Biasa dengar? Sekali. Biasa dengar? Biasa dengar? Biasa dengar tak payah cerita. Ada orang tengok tak puas hati lah biasa dengar. Jadi maksudnya dengan tenggelamnya hasyafah, tenggelam hasyafah, lepas tu break, dah tenggelam. Lepas tu keluar. Pergi cakap kat anak isteri dia tu. Yang dia baru kahwin dengan mak dia lah. Sekarang tu bapak tiri kau tak boleh kahwin sampai dalam sampai kiamat, tak boleh kahwin. Tak boleh kahwin sampai dalam syurga, tak boleh kahwin. Sebab itu adalah bapak tiri kau. Haram selama-lamanya. Aurat boleh buka tudung, salam boleh buka salam lah. Padahal setelah kahwin tak boleh salam lagi, tak boleh buka aurat lagi. Bagi bagi lelaki yang mengahwini maknya, yang mana mak tu bini ada anak perempuan, tapi dia tak sama dengan anak lelaki. Tak sama anak lelaki. Anak lelaki terus jadi kahwin, seorang perempuan tu kahwin dengan seorang lelaki, yang mana orang lelaki tu dah ada anak lelaki, dah ada anak dia lelaki. Okey, jadi
yang kahwin ni, yang perempuan ni terus jadi tu anak tiri dia. Tapi berbeza dengan dia kahwin dengan seorang perempuan. Perempuan tu ada anak. Yang itu baru cerita tadi tu. Waktu kena tenggelam hasyafah baru jadi anak tiri. Tak tenggelam hasyafah tak jadi anak tiri. Okey. Tak boleh keruk kering kening tak apa saya cerita. Keruk 2-3 keruk orang rapat bertangkuk. Apabila dua orang berkahwin yang mana katalah kita ambil seorang lelaki kahwin dengan seorang perempuan, perempuan ni ada anak perempuan. Dia katalah ada anak perempuan. Jadi apabila berkahwin lelaki ni dengan perempuan ni, kahwin lelaki dengan perempuan, aku terima nikah, okey, automatik perempuan ni punya mak bapak jadi mertua, automatik. Aku terima nikah, sah aja, automatik jadi mertua. Automatik boleh salam, aurat pusat sampai lutut. Automatik. Dan haram kahwin selama-lamanya sampai dalam syurga pun haram. Tiba nak masuk syurga nak kahwin, tak boleh juga. Macam orang cerai apa? Talak bain tu kan. Talak tu memang sampai ke dalam syurga, kalau nak rujuk balik pun tak boleh lah. Okey, tak apalah tu. Jadi dia kahwin. Bila dia kahwin, yang mana bini dia ni dah kahwin jadi bini lah. Bini dia ni ada anak. Anak tu pertama sekali nama anak isteri, bukan anak tiri lagi. Anak isteri dia panggil. Apabila dia panggil bini dia ni masuk bilik, tenggelamkan hasyafah. Tu penting hasyafah ni. Tenggelamkan hasyafah, automatik anak isteri tu jadi anak tiri. Kerana anak isteri boleh dikahwini oleh, contohnya dia tengok, itu siapa tu? Lepas kahwin, aku terima nikah, sah. Tu siapa tu? Tu anak saya lah bang. Lah kau ada anak. Umur berapa? Umur 20. Anak dara dah kahwin belum? Belum, lawa pada engkau lagi. Macam ni lah, aku cerai kau. Lepas kahwin terus cerai. Mak dia boleh kahwin dengan anak. Sebab itu bukan anak tiri, baru anak isteri. Nak jadi anak tiri, kena tenggelam hasyafah dulu. Tenggelam hasyafah dulu. Jadi apabila keadaan macam tu, berbeza dengan lelaki. Kalau dia kahwin, dia perempuan kahwin seorang lelaki, yang mana lelaki itu ada anak lelaki. Ketika kahwin, perempuan tadi ni, bini ni dengan anak tu dah jadi anak tiri terus. Tak payah tenggelam-tenggelam. Terus jadi. Macam mana jadi mertua tu. Aku terima terus jadi mertua. Ni aku terima terus jadi anak tiri. Sebab lelaki. Tapi yang perempuan tadi dia beza sikit. Boleh kot? Dan dia juga berlaku bukan ke bawah, ke atas pun berlaku. Ke atas tu undur. Macam mana undur? Dia kahwin 1920-an dia kahwin. 1920-an dia kahwin. Dia kahwin lelaki perempuan dia kahwin. Lepas tu tak dapat anak, bercerai. Katalah itu tahun 1920-an. Tahun 2020, time kereta terbang ni, dia jumpa seorang perempuan, anak dara. Dia umur berapa dah tu? 80 lah. Pantai je lah dia jumpa anak dara. Umur 20, 30 macam tu lah. Umur 20-an, anak dara. Dia nak kahwin dengan anak dara tu. Boleh ke? Tak ada masalah. Umur apa? Cinta tak kenal usia. Jadi nak kahwin, masih bercinta lah. Nak kahwin-kahwin, datanglah merisik si lelaki ni. Datang merisik ke rumah. Dia pun tengok, aku macam kenal je mak engkau ni. Dulu duduk kat mana? Dulu saya duduk kat Johor dulu bang. Oh, duduk kat Johor. Johor kat mana? Kau pernah kahwin tak? Aku pernah kahwin dengan lelaki jahanam, dia cakap. Kau tahu tak, lelaki jahanam tu aku lah. Contohnya macam tu lah. Okey, bila macam tu, sekarang ni dia boleh kahwin tak dengan anak? Tak boleh juga. Dia anak tiri juga. Walaupun ketika dia kahwin 1920, anak tu tak ada. Memanglah tak ada lagi pun. Jadi maksud anak tiri boleh berlaku selepas tu ataupun sebelum. Boleh berlaku dua-dua. Tak boleh kahwin sebab anak tiri. Anak tiri namanya. Jadi sebab tu bekas isteri, bekas suami, jangan putus terus. Takut nanti ada anak tiri, tersalah kahwin. Kalau anak kahwin dengan anak tak apa, anak dia tak apa. Takut dia nak kahwin, itu problem. Jadinya benda tu kerana tenggelamnya hasyafah. Tu je nak bawa kat situ je. Senang bahasa moden, bahasa sekarang lah yang senang faham. Seorang lelaki tak boleh rasa mak, tak boleh rasa anak. Tu senang faham. Settle. Sama ada rasa dulu mak dulu atau anak dulu tak boleh. Jadi jika macam tadi sama juga, dia kahwin kemudian dengan perempuan tu ada anak. Sebab tu bila dia rasa anak perempuan tu dah tak boleh lah, sebab dia dah rasa mak. Sebab tu kalau dia cerai sebelum dia rasa mak tu, dia boleh rasa anak. Faham tak rasa-rasa tu? Kan? Dia boleh rasa sebab dia belum rasa lagi. Ataupun kembali balik kepada hujung tadi, seorang lelaki tu dia dah rasa mak dia 1920-an, tiba-tiba nak rasa anak, tak boleh juga. Senang cerita, mudah bahasa, seorang lelaki tak boleh rasa mak, tak boleh rasa anak.
mak sungguh lah ni, mak kandung, tak boleh. Dua-dua tak boleh. Sama ada awal dulu 1920 dengan 2020, tak kira. Tak boleh rasa dua-dua. Haram. Tak boleh menghimpunkan mak dan anak sama ada dalam satu masa, memang tak boleh lah. Ataupun dua masa, ataupun berbeza pun tak boleh juga. Berbeza dengan apa dia panggil? Ipar. Ipar tak boleh menghimpunkan ketika sekali. Ni adik, ni kakak. Sekali kahwin, madu tak boleh. Tapi bila dah cerai, salin tikar boleh. Orang lama tahu salin tikar, orang sekarang mana tahu salin tikar apa benda pula. Tak boleh dah. Tak boleh. Anak tiri sampai bila-bila dah jadi tu. Tak boleh. Seterusnya. Dia macam mertua lah. Ada orang kata, tu bekas mak mertua aku. Rasa nak siku. Mak mertua mana ada bekas weh. Yang ada bekas bini. Dia kata bekas mak mertua dia. Tak syarat. Sama lah tak syarat je mak. Mana ada mak mertua, mana ada bekas. Mak mertua sampai kiamat. Itu bekas bapak mertua aku, dia kata. Mana ada bekas. Dah cerai anak, itu tetap nama mak mertua. Dah cerai anak pun tetap nama mak mertua. Bukan dah cerai anak, aku cerai kau dengan talak 100. Apa dia 100? 3 untuk tahu, 97 untuk mak kau, untuk keluarga kau. Mana boleh? Mana boleh cerai macam tu? Dia kena cerai untuk ni. Yang lain, adik-beradik ataupun dipanggil ipar-ipar semua boleh kahwin. Maknya tak boleh kahwin. Mak ayah atau mertua tadi tak boleh kahwin sampai bila-bila. Anak tiri tak boleh kahwin sampai bila-bila. Cukup tu, sikit-sikit. Dan keduanya jima', yakni memasukkan sekalian hasyafah, zakar atau kadarnya daripada yang tadi baginya hasyafah. Okey, habis kat sini. Jadi secara mudah hasyafah adalah 1/4 daripada zakar. Jadi kalau orang tak ada hasyafah, ambil, lepas tu potong, bahagi 4, yang 1/4 yang atas itu adalah hasyafah. Sebab dah tak ada hasyafah, nak buat macam mana? Dan jika zakar binatang dan zakar orang mati sekalipun, tetapi tiada wajib diulangkan mandi orang yang mati itu, biar dulu, hanya diwajibkan atas yang hidup juga, biar dulu tu. Dan jika zakar binatang sekalipun, zakar binatang sekalipun tetap wajib mandi bagi manusia. Kalau zakar binatang maksudnya perempuan lah. Manusia tu perempuan lah. Macam tu, jika masuk zakar binatang sekalipun, hasyafah je tetap wajib mandi perempuan tu. Binatang tu tak wajib mandi. Dia mukallaf. Binatang tu tidak mukallaf. Apa nama ni, wajib mandi. Walaupun zakar binatang sekalipun, tetapi tiada wajib diulangkan, atau zakar orang mati sekalipun. Okey? Tetapi tiada wajib diulangkan mandi orang mati tu. Ini semua cerita, kalau orang tahu berkaitan dengan apa nama ni, kisah-kisah dulu kan, kisah-kisah Tamar Jalis. Kisah lama-lama, kisah orang mati memang boleh lagi. Ada tak orang belakang. Sebab dia kata orang mati sekalipun ada kan? Ada, betul, saya pun pernah dengar cerita. Cerita mistik. Macam mana tau? Sehingga kan terpaksa, ada cerita lah. Dia terpaksa panggil isteri dia, suruh jima' supaya dia turun. Kalau tidak, tak boleh nak kapan. Boleh kapan tak? Boleh. Kita ikat lah tu, betul. Boleh. Malah berlaku perbahasan di antara mazhab Hambali dengan mazhab Syafi'i. Bahas panjang lebar kat situ berkaitan dengan apabila seorang perempuan tu, dia bukan perempuan, isteri dia menjimak suaminya yang dah mati. Bahas haram atau tidak. Panjang lebar bab tu. Mazhab Hambali haram. Mazhab Syafi'i tidak, makruh. Sebab mazhab Hambali dia bila mati dah bercerai, kira bercerai. Mazhab Syafi'i kata masih lagi dalam iddah.
Dia bahas. Dah bercerai. Maksud dah bercerai, maksudnya dah bercerai lah. Dah bercerai. Memang dah bercerai, dah mati. Bila dah bercerai, tak boleh tu. Tak boleh tu maksudnya bercerai, macam bercerai. Sehingga yang keras sikit dalam mazhab Hambali, nak tengok pun tak boleh dah aurat-aurat tu. Ketika mati, tak boleh dah. Sebab tu pada mazhab Hambali, memandikan jenazah ni, isteri tak boleh. Mazhab Syafi'i boleh. Makruh hukum. Tapi boleh. Biasa kita dengar kan, isteri mandi suami, suami ni isteri. Hukumnya makruh tau. Hukumnya makruh. Mazhab Syafi'i sekalipun. Mazhab Hambali haram terus. Sebab dah bercerai, mana boleh tengok aurat lagi. Mazhab Syafi'i dia makruh. Kerana dia tengok jenis. Jika jenis yang mati itu lelaki, yang mandi juga jenis. Dia panggil tengok jenis. Bukan tengok. Kalau perempuan juga lebih afdal. Cuma boleh nak mandikan walaupun berbeza jantina. Suami isteri boleh pada mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali langsung tak boleh. Sebab dia dah bercerai. Mana boleh? Pernah satu ketika ada sambung lagi, dan jika dan tiada wajib diulang mandi. Jadi kalau dia dah mandikan jenazah, kemudian berjima', yang jenazah tu tak wajib mandi. Mandikan balik. Maksudnya jenazah tidak berhadap besar. Sebab dia dah mati. Yang kena mandi orang hidup. Tu dia kata, hanya wajibnya atas yang hidup juga yang wajib mandi. Dia sama macam wuduk lah. Sama macam wuduk. Sentuh, dia sepupu, laki perempuan ni sentuh, jenazah tu dah diambil wuduk. Jenazah tu dah diambil wuduk. Dia tu perempuan yang mana batal semayang, dia pegang. Bila dia pegang, dia sentuh kulit je, batal air semayang yang hidup. Yang mati tak batal lah. Biasalah tu. Kisah ni terjadi masa ada pencuri kain kafan zaman dulu lah. Zaman Nabi lagi lah. Pencuri kain kafan, dia curi kain kafan, dia tergoda. Orang dulu curi kain kafan, maksudnya miskin dulu. Lepas tanam terus curi kain kafan. Jadi bila masa curi tu dia tergoda, dia tengok seorang perempuan ni. Lepas tu mayat perempuan lah. Lepas tu dia setubuh. Dan sampai Nabi dapat tahu, Nabi tak suruh ulang mandi. Tak suruh ulang mandi jenazah tu. Jadi kerana tu ulama kias dengan perkara lain. Di dalam farash, okey, masuk kat mana tu? Dalam farash. Sama ada farash itu kubul atau dubur. Farash secara umum adalah kubul dan dubur. Lelaki dan perempuan secara umum. Secara umum bila sebut farash bukan perempuan. Secara umum farash maksudnya kubul ataupun dubur, lelaki ataupun perempuan. Itu farash. Itu maksud farash. Dia macam apa? Apa tu sebenarnya? Dah lama nak tanya. Orang duk pakai sebut-sebut. Oh, liwat. Rektum. Masuk ke rektum. Oh, uduh banget. Jadi sama ada kubul atau dubur. Bila sebut farash, secara umumnya kubul atau dubur. Secara umum. Lelaki perempuan. Jadi kalau kata farash lelaki, ada. Ada juga. Maksudnya istilah, dari segi istilah, dari segi lughah, dari segi bahasa, boleh masuk. Maksudnya kalau farash je, kubul ataupun dubur, lelaki ataupun perempuan. Tapi bila sebut farash perempuan, automatik perempuan dah terus. Bila sebut taufik, bila sebut hidayah, maksudnya taufik dan hidayah. Ya Allah, berilah hidayah pada aku, berilah hidayah pada dia. Maksudnya berikan taufik dan hidayah. Tapi bila sebut taufik dan hidayah, dia berasingan. Banyak lagi lah dalam bab tu. Bila sebut satu, masuk dua. Bila sebut Assalamualaikum, kum, kaf mim, kum, muzakkar, maksudnya laki dan perempuan. Kan? Laki dan perempuan. Tapi laki dan perempuan, sikit ataupun banyak. Seorang ataupun dua orang, ataupun tiga orang, ataupun empat orang. Walaupun kita tengok, kum tu dah lelaki. Lepas tu dah tu ramai pula tu. Habis seorang Assalamualaikum lah sepatutnya. Tak juga. Tapi bila sebut Assalamualaikum, barulah untuk lelaki saja. Sebab tu kalau sebut hazal mayyit, tak sah walaupun perempuan. Dia isim isyarah. Tak, isim isyarah. Maksudnya hazal mayyit, haza termasuk hazihi. Termasuk perempuan. Haza tu termasuk lelaki dan perempuan. Secara umum. Tapi sebut hazihi, dia terus perempuan sahaja, dia tak boleh dah. Jadi kalau kita salah haza, tak ada masalah. Faham tak? Tahu kan? Kita ngaji tak laki malam, takkan nak kena tegang macam sekolah maghrib kot. Kena potong-potong terus macam tu. Jadi kalau kata laki ke perempuan, boleh kita nak niat haza, boleh kita nak Allahumma fil lahu warhamhu.
Tak boleh Allahumma ighfir laha. Allahumma ighfir laha confirm perempuan. Allahumma ighfir lahu mungkin lelaki mungkin perempuan. Boleh dua-dua. Boleh dua-dua. Sama ada kubul atau dubur lelaki atau perempuan, maka yang bila masuk ke dalam faraj, kubul atau dubur, okey, maka kedua-duanya berjunub. Maksudnya masuk kedua-duanya berjunub, yang memasukkan pun berjunub, yang dimasuk pun berjunub. Yang memasukkan, yang dimasukkan dua-dua berjunub. Bukan hanya yang memasukkan je berjunub, bukan. Yang dimasukkan juga berjunub. Berbeza dengan kena bayar kifarah apa? Dalam puasa, tengah siang Ramadan ke puasa ke? Yang itu hanya lelaki yang memasukkan saja. Sebab perempuan hanya pasrah. Aku tak tahu perempuan. Lelaki memasukkan. Siapa yang memasukkan? Perempuan batal puasa kerana memasukkan sesuatu dalam rongga. Lelaki batal puasa dengan jima'. Kerana tu dia je kena bebaskan hamba. Ada hamba. Bukan bagi makan. Sebelum tu puasa dulu. Ikut turutan. Mazhab Syafi'i wajib ikut turutan. Tertib. Kena puasa dulu 2 bulan berturut-turut. Lepas tu tak mampu, barulah bagi makan orang miskin. Tapi kalau mazhab Maliki tak, afdal, maksudnya lepas bebaskan hamba nombor 1, nombor 2 bagi makan orang dulu, nombor 2, nombor 3 baru puasa. Kerana kata ujah mazhab Maliki, katanya kerana itu lebih ada manfaat untuk ummah. Kalau engkau puasa, engkau aja settle macam tu. Tapi kalau bagi makan, 60 orang dapat manfaat. Kerana itu lebih manfaat, lebih itu. Kata mazhab Maliki lah. Mazhab Syafi'i tak ada, denda 60 hari puasa. Hari ke-59 Allah tak jadi puasa, sakit perut, perak, terbatal. Mula pada 1 balik. Siapa suruh tak sabar-sabar? Lepas tu ada orang mengajar, dia kata apa? Macam senang je. Yang kena kifarah ni apabila membatalkan puasa dengan memasukkan hasyafah. Jadi caranya sebelum masuk hasyafah tu minumlah dulu. Boleh? Jadi dia membatalkan puasa dia dengan minum, bukan dengan masukkan hasyafah. Pertamanya, batal tak puasa, batallah minum. Yang kedua, kena tak kifarah tadi? Tak kena. Yang ketiga, berdosa tak? Berdosa. Yang keempat, orang yang mengajar kena tangkap, takzir. Kena orang yang mengajar kena tangkap. Lain kali cerdik sikit. Kalau ada rakaman ni memang kena tangkap, kena takzir. Kena denda, kena penjara orang mengajar macam ni. Dia kata dia ajar orang buat dosa. Buat dosa lah tu. Takkan minum air tu berdosa? Kalau tak nak kena kafarah, minum air dulu. Lepas dah minum, dah batal, jalan lah. Tak kena, memang betul tak kena. Tapi ajar orang buat dosa kan? Kena tangkap, sepatutnya lah. Tak boleh tu. Ajar orang buat dosa mana boleh? Itu ajar orang buat dosa lah. Suruh batalkan cara pula nak bagi tak kena kafarah. Memang tak kena sungguh, memang tak kena. Pada mazhab Hambali kena juga. Mazhab Syafi'i tak kena. Sebab dia yang kena hanya membatalkan dengan masukkan hasyafah. Kalau batal dengan sebab lain, tak kena. Dosa tetap dosa. Yang sedihnya orang yang mengajar kena tangkap sekali sepatutnya. Jika ada orang mengajar macam tu. Dosa minum lagi lah. Tak. Dosa minum, dosa semua dosa. Dia apabila membatalkan puasa dengan sengaja, wajib imsak. Kena terang buat imsak pula. Imsak 10 minit sebelum subuh, peletih pula tu. Nanti ada dulu kot. Apabila membatalkan puasa dengan sengaja, wajib imsak. Imsak tu menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Itu maksud imsak. Jadi bila dia membatalkan minum air, batal puasa, dia wajib imsak. Macam mana tu? Kan dah batal, wajib imsak. Bila dia membatalkan puasa, maka puasanya dah batal. Maka dia wajib menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Walaupun dia dah batal. Ya. Jika dia buat juga berdosa. Dia buat minum air, berdosa. Dia makan, berdosa. Isap kok, berdosa. Apa sahaja yang dia buat ketika dia buat perkara yang membatalkan puasa, walaupun dah batal lama, tetap berdosa. Tak, berdosa tak boleh. Dia bukan dah batal, berdosa dah buka puasa. Makan, alang-alang batal. Tidak, berdosa dia makan. Makan, berdosa lagi. Makan lagi, berdosa lagi. Berdosa. Kerana orang yang membatalkan puasa dengan sengaja, wajib imsak. Wajib tidak menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa walaupun dah batal. Masuk bab puasa tu nanti. Bila dah masuk bab puasa? Dia lepas 10 minit tu kalau makan Sama. Dosa juga. Dia hanya boleh makan ketika azan maghrib. Tak, maksudnya
Satu. Okey, dia haram makan, haram minum, haram melakukan apa-apa perkara yang membatalkan puasa. Sehingga bila? Sehingga maghrib. Terus akan masuk imsak 10 minit Bukan imsak saja sebut tadi, bukan. Itu imsak 10 minit yang kita guna. Kita guna imsak 10 minit. Bila sebut imsak 10 minit sebelum subuh. Itu yang kita duk pakai. Bukan imsak tu. Yang maksud imsak ni bukan imsak tu. Maksud imsak ni adalah melakukan sesuatu perkara yang membatalkan puasa. Menahan diri daripada melakukan satu perkara yang membatalkan puasa. Bukan imsak sebelum subuh. Tu yang cakap tadi bukan. Bukan imsak tu. Itulah orang faham tu. Tu kan tunggu bab lah. Macam mana? Imsak aja yang 10 minit, 50 ayat. Iyalah bila kita nak tentukan betul-betul waktu subuh tu, nak tengok fajar apa semua kan susah. Jadi kan baik kalau 10 minit sebelum azan tu kita imsak, kita tahan diri, sedangkan waktu tu tak masuk lagi. Belum lagi. Kan baik. Kita panggil imsak. Akhir sekali imsak sampai sekarang. Bukan imsak tu. Itu pun imsak juga. Melayu panggil. Okey je. Tak ada masalah panggil tu. Apa lagi ya? Okey. Maka yang memasukkan hasyafah berjunub, yang dimasukkan juga berjunub, dua-dua berjunub. Hatta dalam kitab Sabilal Allah. Orang Sabilal dah keluar dah. Mau nak cakap. Dalam kitab Sabilal dia kata hatta memasukkan keduburnya sendiri. Dia panjang. Saya tak reka. Ada dalam. Dia memasukkan duburnya sendiri. Tetap berjunub juga, wajib mandi. Kalau boleh, macam mana panjang sangat. Okey. Ada beza dengan khunsa muskil. Khunsa muskil beza sikit. Iaitu khunsa muskil yang memasukkan zakarnya ke dalam memasukkan syafahnya ke dalam farash. Tak wajib mandi. Dan jika dia dan tak wajib mandi juga jika dia memasukkan hasyafahnya kepada farash dalam mana-mana keadaan, memang tak wajib mandi. Macam ni. Khunsa kan ada 3 tahu kan. Wadih lelaki, wadih perempuan, muskil. Wadih tu kita selesai. Muskil iaitu dia tak tahu lelaki dia lelaki ke perempuan. Dia ada 2 alat kelamin. Apabila dan dua-dua boleh berfungsi. Betul muskil. Apabila alat lelaki dia hasyafahnya masuk ke dalam farash perempuan, tak wajib mandi. Yang perempuan tu wajib mandi. Dia tak wajib mandi. Kenapa dia tak wajib mandi? Kerana bila dia muskil, maksudnya dia sendiri muskil, dia lelaki ke perempuan. Sebab tu namanya khunsa muskil. Okay. Bila dia muskil, dia khunsa muskil, jika memasukkan tu bila muskil, maksudnya dia ada kemungkinan kedua-duanya. Mungkin dia lelaki, mungkin dia juga dia perempuan. Sebab tu bila dia pegang perempuan, tak batal. Dia pegang lelaki, tak batal. Batal air semayang, tak batal. Dia kena pegang dua-dua baru batal. Sebab tak boleh lagi. Dia pegang dua-dua. Itu khunsa muskil. Jadi khunsa ni, jadi dia kemungkinan lelaki dan kemungkinan perempuan. Kerana itu dia haram kahwin sampai kiamat. Dia tak boleh kahwin. Sama-sama muskil pun tak boleh kahwin. Tak boleh. Tak dibenarkan. Jadi jika dia ada alat kelamin 2, alat kelamin lelaki dia masukkan ke dalam hasyafahnya ke dalam farash perempuan. Perempuan tu kena mandi tak apalah. Yang dia tu mungkin tak dia tu perempuan. Mungkin. Bila dia tu perempuan, seolah-olah yang tadi tu dia touching kulit aja. Bersentuh kulit perempuan dengan perempuan. Jadi bersentuh kulit perempuan dengan perempuan, batal wuduk? Tak batal wuduk. Malah dia tak nama berjima. Malah tak kena mandi wajib pun. Sebab kemungkinan dia adalah perempuan. Kemungkinan. Jika terbalik pula, lelaki yang normal masuk kat farash perempuan khunsa muskil, sama juga. Mungkin tak ada lelaki. Mungkin. Jika dia lelaki, cuma sentuh kulit lelaki yang lelaki. Tak ada apa. Kerana tu tak kena mandi. Dan kerana tu dia tak boleh kahwin sampai kiamat. Khunsa muskil. Cukuplah ikut sikit-sikit khunsa ni. Okey. Okey. Jikalau farash itu farash binatang atau jin atau orang mati sekalipun. Terbalik pula. Tadi lelaki ni perempuan pula. Farash binatang, maksudnya farash binatang tetap wajib mandi bagi manusia tadilah, yang lelaki tu tadilah wajib mandi. Tadi perempuan zakar binatang. Ini pula farash binatang pula, lelaki pula yang buat hal pula ni. LGBT.
Bukan LGBT. Ini apa? Apa? Gila set. Bukan LGBT, LGBT. Dia lain. Gila set. Gila set kot. Sah. Dia bukan dia LGBT jugalah. Betul lah LGBT lah. Balik ni cuba buat homework sebagai homework. Sebenarnya LGBT bukan semata-mata LGBT. Sebenarnya ada lagi sambungan. Balik Q E R U R S T V W X Y Z. Jadi sambungan tu cuba cari. Ada makna masing-masing. L tu lesbian, L G gay, B bisexual, T transgender. Lepas tu ada Q queer. Betul, ada lagi tu, ada lagi. Ada satu lagi. Salah satunya dengan binatang. Cari balik buat homework. LGBT, lepas tu sebut Q sampai habis. Hafal. Ada lagi sambungan tu. Geng-geng jahanam ni memang ada ni. Jadi bila macam tu dia lelaki masuk faras binatang, tetap juga dia kena mandi. Dia kena mandi. Maksudnya berhadap besar. Okey, ada satu teka-teki. Agak menarik teka-teki dululah. Ingat dulu-dulu lama dah, tahun dah. Dia kata jimat binatang dalam keadaan ada wuduk, batal tak wuduk? Jimat binatang dalam keadaan ada wuduk. Seorang lelaki menjimat binatang dalam keadaan dia ada wuduk, malah keluar mani lagi. Kita tambah lagi. Batal tak wuduk? Bukan cerita pasal dosa. Cerita pasal batal wuduk. Tak batal kan? Tak batal. Tak batal, sungguh tak batal. Batal? Wuduk tak batal. Tapi bahagian besar wajib mandi tapi tak batal. Sebab menyentuh faras binatang tak batal. Tak batal wuduk. Tak batal wuduk. Mana betul? Memang tak batal. Jadi memang tak batal wuduk. Tapi wajib mandi dan kena hukuman. Binatang tu kan, dia kena hukuman, tak silap dia ada dua hukuman, khilaf, hudud dengan takzir. Ada kata hudud maksud kias dengan zina lah. Ada kata tak jadi, takzir aje. Binatang tu boleh makan tak? Man wajadattumuhu waqa ala bahimatin faqtuluhu waqtulul bahimah. Ini memang duk bahas, memang seronok bahas bab ni dulu. Sesiapa yang bersetubuh dengan binatang, maka bunuhlah dia dan bunuh binatang tu. Bunuhlah dia. Maksudnya apa? Hudud tu bunuh. Dan bunuh binatang tu. Jadi khilaf ulama mengatakan binatang tu boleh makan ataupun tidak. Sebab Nabi suruh bunuh. Bunuh dia dan bunuh binatang tu. Dua-dua sui. Orang Cina panggil sui. Maksudnya bunuh binatang. Bila bunuh binatang, sebagian ulama mengatakan tak boleh makan sebab kena bunuh. Yang kedua kata maksud bunuh tu sembelih pun bunuh. Boleh makan tapi hukum makruh. Boleh nak makan? Sedap ah? Macam dah terai. Jadi kalau kata binatang tu apa? Perlu buat apa? Binatang tu khilaf sama ada mesti dibunuh. Binatang tu mesti dibunuh. Bukan khilaf. Khilafnya boleh makan atau tidak. Itu je. Kalau kata boleh makan sebab bunuh tu sembelih tu bunuh lah. Kata-kata bukan maksud tu, maksud bunuh jadi bangkai. Kalau bunuh jadi bangkai tak boleh. Dua-dua kat situ. Dan jikalau tiada diinginkan seperti faras ikan. Siapa pernah tengok faras ikan? Jangan duk gelak, baca kitab tengok. Aku bukan reka lah. Dia kat aku reka. Faras ikan. Dan jikalau tiada diinginkan, dia seperti faras ikan. Ikan pari macam mana? Macam tengok? Ada? Ada? Pari ada. Faras ikan. Kata maksudnya walaupun faras tu tak diinginkan pun, tapi lelaki ni pening, dia masukkan juga, tetap juga wajib mandi. Itu maksud dia. Walaupun dia bagi contoh faras ikan, mungkin kot ikan pari kot, ke ikan duyung. Ikan pari ya? Ikan duyung apa ni dia panggil apa? Duyung ada satu kitab. Saya pernah mengaji dulu satu kitab, tapi malah cerita saya duyung. Bukan dugong, duyung. Duyung memang ada. Dia panggil apa nama ni? Ma'ul nas. Yang tu kot. Ingat tak? Ada satu. Ataupun orang
Organ air. Ada satu lagi mut apa? Bukan Muhammad. Bukan but. Allah lupa dah. Baru je sebut dekat masjid tu. Dia ada, memang dibincangkan pun. Memang dibincang. Malah kalau kahwin macam mana, ulama bincang benda tu. Binatang air dia panggil. Kita panggil duyung yang menyerupai seorang perempuan yang mana kalau katalah malah boleh apa, ada yang kahwin. Cari kitab ada. Sebenarnya ada, malah nak sebut. Jadi apa nama, sama ada yang kita panggil duyung ataupun katalah ikan-ikan apa pun sekalipun, tetap juga kena mandi juga. Atau dengan ketiadaan bangkit syahwat. Kalau tak bangkit syahwat sekalipun, tak bangkit syahwat macam mana dia buat, tak kisahlah dia buat macam mana pun, masuk jalan syafah wajib mandi. Atau dengan dibalut atas zakarnya dengan perca yang tebal sekalipun, tetap wajib mandi. Dia tak boleh nanti AIDS dia balut, tetap juga wajib mandi. Ataupun kondom, sekarang kondom tetap juga wajib mandi. Jadi apa nama, terjawablah soalan orang yang berfikir-fikir. Dia kata masuk syafah sentuh kulit kalau pakai kondom, mesti tak kena mandi kan? Terjawablah. Itu cerita apa? Kalau ikan punya faras pun berbalut dengan kain perca pun kena mandi. Kalau orang manusia tak payah cerita lah, memang wajib walaupun pakai kondom sekalipun. Dan tiada wajib cantik ni. Dan tiada wajib diulangkan dia dengan mandi orang mati itu kerana putus taklifnya dengan matinya. Apa cerita mati pula ni? Kembali kepada tadi tu lah, yang awal-awal dia atoh kat sana tu. Jauhnya dia pergi. Dan zakar binatang atau zakar orang mati sekalipun tu. Tetapi tiada wajib diulangkan mandi orang yang mati itu, hanya wajib atas hidup juga. Terus sambung kat sini. Dan tiada wajib diulangkan mandi orang mati itu tadi kerana sudah putus taklifnya, dia bukan mukallaf lagi dengan mati. Putus taklif dengan matinya. Jadi itu mazhab Syafi'i lah. Mazhab Hanbali, dhabit saya ni, mazhab Hanbali wajib mandi juga walaupun dia mati. Habis. Esok kita sambung lagi. Apa ni? Dan ketiga haid. Haid. Yang keempat nifas. Yang kita ada mati syahwat. Bagi perempuan yang dinodai macam mana? Bukan. Okey, tak apa, itu saya faham soalan tu. Sebelum nak jawab soalan tu, nak bagi tahu dulu. Maksud dengan ketiadaan bangkit syahwat ni adalah dia lelaki tak ada syahwat, dia masukkan juga syafah tu, kena mandi. Okey. Kalau lah cerita tadi tu kes lain kan. Dia kena rogol Dia kena rogol. Perempuan kena rogol, bukan lelaki kena rogol. Lelaki boleh ke kena rogol lah? Ada surat khabar gitu. Boleh? Macam mana? Sebenarnya dia pasrah juga tu. Mana? Macam tak logik lelaki boleh kena rogol. Tahu lah. Okey, yang sebut tadi seorang lelaki dia rogol perempuan ni tak ada syahwat. Bukan jadi sekarang ni bila perempuan tak ada syahwat, adakah wajib mandi? Wajib mandi juga. Tapi bukan perbahasan ni, tak ada kena-mena pun, tapi tak apalah. Wajib mandi juga walaupun tak ada syahwat. Janji masuk asyafah. Dua-dua kena mandi, sama ada tergagah, dipaksa ataupun tak ada syahwat sekalipun. Dipaksa sekalipun. Macam kan kalau uduk batal kan, kita baru kahwin, nak bergurau, kita ambil uduk dalam toilet, keluar. Isteri datang, batal lah. Kita pun nak sembahyang ni, ada lagi setengah jam je. Kita masuk ambil wuduk, keluar, batal tak? Batal. Habis kalau 10 kali batal. Habis kalau sampai habis waktu batal. Bukan kata sebab dia terpaksa atau memang gurau pelik, gurau bewok, gurau pelik. Gurau apa benda orang nak sembahyang ni, marah-marah pun tak juga. Tak boleh, tetap batal juga. Habis waktu lah. Dia sentuh. Jadi sama juga dalam masalah ni. Habis kena paksa. Tetap juga berhadap besar. Cuma masalah bila budak kecil dia rogol, adakah dia berhadap besar? Esok kot budak kecil dia rogol. Ataupun isteri yang belum balik. Isteri tu dia belum balik lagi, kahwin, kemudian sepatutnya tak boleh subuh dulu, dia kena tunggu balik, kena simpan dulu. Tapi dia bantai aja. Dia kata isteri aku tak boleh sebenarnya. Tak boleh, tunggu dulu. Tapi bila dia disetubui oleh suaminya ataupun dia rogol kecil, adakah dia berhadap besar?
Kalau dia berhadas besar, macam mana? Dia kena mandi ke? Mandi wajib? Hati lah, bila-bila kita bincang bab tu. Sebab kena bincang dulu. Daripada kecil tu macam mana? Itulah masalah yang timbul. Okey, kita sambung bab haid, Allah, nifas, wiladah untuk esok. Cukup tak 3 tu? Haid, darah yang keluar daripada perempuan, okey. Allah, kena cerita panjang juga. Masuk bab haid dia kena cerita panjang juga jadinya. Walaupun nampak macam pendek. Nifas dan kelimanya wiladah. 3 ni kita akan bincang wiladah ni. Esok berkaitan dengan mandi je. Kalau boleh jangan tanya hukum. Ini jadi haid ke tidak, jangan tanya yang tu. Memang tak settle kita. Itu bila masuk kelas muslimat? Hari apa tadi? Hari Sabtu. Hari Sabtu hari Sabtu. Masuk bolehlah tanya. Kat sini kalau boleh janganlah tanya masalah tu. Kita nak cerita pasal mandi je. Apabila 3 perkara berlaku, haid, nifas ataupun wiladah, maka wajiblah mandi. Wallahu a'lam. Cukup dah masa pun. Kita tangguh dulu. Sambung esok malam. Kita sudah ini pasal kafarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.